Assalamualaikum. Jangan lupa untuk saksikan filem Kancong yang akan berada di Pawagam, rumah anda pada 11 Ogos di Astro First. Terbaik. Kancong. Ring, ring, go away. Assalamualaikum guys, welcome back. Antara penyelamat kita waktu zaman PKP sebelum ni yang juga kita consider sebagai frontliner ialah rider penghantar makanan. Dan tak dinafikan juga, kerja ni berjaya buka rezeki untuk beribu daripada rakyat kita yang mana ada antara mereka yang terkesan sebab terbuang kerja, dibuang kerja, dipotong gaji. Bisnes tak jalan sebab kena rehat ataupun ditutup sepenuhnya. Dan sampai sekarang, makin ramai yang dah pun terbiasa untuk order je makanan secara online dan tak payah nak susah payah untuk makan dekat luar ataupun tapau sendiri. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ramai sahabat-sahabat kita yang ada masalah kewangan dapat cari duit untuk tampung sikit-sikit. Aku ulang, tampung sikit-sikit kos sara hidup. Dari semalam aku ada terbaca update yang buatkan aku rasa marah. Walaupun aku tak buat job macam rider makanan ni, tapi aku ada ramai kawan yang jadikan kerja ni sebagai full time diorang sekarang ni lepas diberhentikan kerja ataupun bisnes diorang kena tutup. Ada juga antara kawan-kawan aku ni yang struggle sebab kena jaga anak sebab baru bercerai dan dalam masa yang sama kena cari masa untuk cari duit. Masa untuk diri sendiri memang tak ada, sampailah terpaksa jumpa doktor sebab terlalu stres, tak tahu macam mana nak handle situasi yang dia tengah hadapi sekarang ni. Tiba-tiba aku minta maaf, bahasa aku untuk kali ni memang kasar sebab aku memang marah. Ada VIP yang bangang tiba-tiba bagi cadangan yang menyusahkan lagi sahabat-sahabat aku yang buat kerja hantar makanan ni. Ikutkan laporan media, Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong maklumkan yang rider lepas ni kena ambil lesen GDL kalau kata nak buat kerja ni. Aku bacakan sikit info untuk korang. Penunggang perkhidmatan P-Hailing bakal disyaratkan untuk memiliki lesen GDL, lesen memandu vocational apabila beberapa akta sedia ada dipinda bagi memastikan perkhidmatan P-Hailing di negara ini diselia dengan baik. Pindaan ini bertujuan pengawal selaan serta penetapan peraturan dan ia akan mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan. Berkepentingan tu kau punya geng-geng lah. Merujuk kepada syarat memiliki lesen GDL itu, Wee berkata ia dilaksanakan bukan untuk membebankan tapi bagi membolehkan Kementerian Pengangkutan mengetahui bilangan penunggang yang ada dalam negara. Selain itu, penunggang P-Hailing yang memiliki lesen GDL akan diberikan kursus pemanduan kerana ada rungutan penunggang tidak mematuhi Undang-Undang Jalan Raya. Melalui GDL, kita akan dapat tahu siapa yang bekerja dalam perkhidmatan P-Hailing dan apa tingkah laku mereka. Wee berkata pindaan turut akan melibatkan had umur penunggang P-Hailing kepada tidak kurang dari 18 tahun berbanding 21 tahun bagi mendapatkan lesen GDL. Kau dengar alasan ni pindaan had umur ini akan membolehkan keluarga Malaysia bekerja sebagai seorang penunggang P-Hailing yang lebih cepat. Weh bongok, rider sekarang ni ada masalah kewangan. Engkau tambahkan lagi dengan kena masuk kursus dan sebagainya. Tugas kau sebagai menteri ialah fikirkan jalan untuk memudahkan hidup rakyat. Sekarang ni, kau buat rakyat rasa macam nak ludah dekat muka kau. Kau nak tahu bilangan rider? Kau dapatkan je lah data tu daripada company yang buat bisnes ni. Tak ada kontak diorang ke? Staff kau tak reti nak pergi jumpa wakil company tu ke? Engkau menteri tahun 70-an ke? Kau tak tahu yang data-data rider ni dah disimpan oleh setiap company ni. Aku ingatkan uban dekat kepala kau tu untuk fashion je. Rupanya otak kau pun memang kolot. Kenapa pula bila dapat lesen ni baru boleh tahu perangai rider? Kau nak pasang kamera dekat setiap kenderaan orang ke? Apa alasan kau ni, ya Allah? Setiap sektor termasuk kami, orang biasa yang bawa kereta dan juga motor ni, masing-masing ada perangai bila kata bawa kenderaan. Bukan nak kata rider je yang ada masalah. Dalam semua sektor ni memang ada masalah atas jalan. Tapi segelintir saja sebenarnya. Untuk info korang, lesen GDL ni dikhususkan untuk lori, van dan juga trailer. Dan ni, kerja kau dekat office, dalam kereta dan nak pergi ke parlimen, masuk ke Dewan Rakyat, buka streaming apps, lepas tu tengok cerita Korea ke apa, sampaikan kau tak tahu apa masalah rider. Masalah yang kena di-highlight sekarang ni, bukan untuk rider ni semua keluarkan duit. Buang masa untuk senangkan kerja kementerian, kerja korang sendiri. Gaji korang berpuluh ribu, ada allowance. Ada jenis menteri atau politician ni dapat duit, ada table lagi. Ada driver, ada PA. Pergi kerja, pergi mana-mana ada escort. Sampai office, konon busy. Tapi keputusan tetap lambat. Solution keluar, tapi level macam budak tadika. Contoh macam menteri yang seorang ni lah. Awal dulu aku suka tengok dia sebab nampak bijak lah. Rupanya aku silap besar. Sekarang ni, rider ditekan. Gaji diorang makin banyak dipotong. Insentif makin sikit. Kita bagi tips dekat diorang, bukan diorang dapat 100%. Tapi syarikat ambil tips tu dan ganti dengan insentif. Entah macam mana entah. Tapi yang pasti, apa yang aku tahu, diorang tak akan dapat sepenuhnya tips yang kita bagi tu. Kau sebagai menteri, sebagai
wakil rakyat. Kau kena dulukan masalah rakyat. Tapi masalah sekarang ni, kau cari jalan untuk senangkan kerja kementerian kau yang sepatutnya kumpulkan data, tapi kau paksa rider-rider ni semua ambil lesen dan jilat kaki korang sebab dorang kena submit balik data-data dorang tu pergi balik ke kerajaan. Bangang sangat weh, aku tak boleh nak terima lah weh, aku tak boleh nak terima. Satu lagi, patutnya kau ada dialog dengan syarikat-syarikat yang tawarkan servis hantar makanan ni. Lepas tu tolong cari jalan supaya kebajikan rider terjaga. Masalahnya sekarang ni, rider mengadu dekat engkau, dah rider pula yang makin terbeban. Kalau wujud cancel culture dalam masyarakat kita sekarang ni, korang tengok muka pakcik ni puas-puas. Next PRU, jangan sokong dia sebab nampak yang dia ni buat kerja, dia lupa yang dia ada otak. Aku memang marah sangat. Sebab apa? Sebab kau menyusahkan rakyat dan kau bukan bela kami. Aku tak setuju dengan cadangan menteri ni dan aku harapkan kerajaan pertimbangkan balik dan kalau boleh sidai je cadangan menteri seorang ni. Dan akhir kata pepantun, ada YB jadi katak. Ada YB hilang otak. Patut beruban makin bijak. Tapi rupanya makin benar. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.